Assalamualaikum. Kita akan tunjuk macam mana nak gunakan Unicef OWC. Kita create satu senario hari ni, di mana sebelah kiri ni komputer Mac ni, ini adalah host, dan komputer sebelah kanan ni adalah Windows komputer sebagai participant. Okey. Kita tengok interface dia macam mana rupa dia. Ada sedikit perbezaan tapi lebih kurang sama je. So kedua-dua komputer ni menggunakan Google Chrome. Okey. Untuk demonstrasi kali ni. Alright. Yang pertama, kita tengok dulu host dia. Okey, kita pergi ke laman web OWC seperti mana yang kita dah berikan. Type owc.ed.my. Make sure it is a HTTPS. Okey, kalau kita tengok sini, make sure dia ada keluar gambar padlock. Okey, yang menunjukkan kita dalam secure punya website. It's important that secure, sebab some features will not work kalau kita tak berada dalam secure website. Okay, so kita login. So dalam kes ni saya dah login. Dia dah keluar gambar saya ni. Dia dah automatic login. So once your login dah approve, you just log in. Let's say saya tunjuk, saya sign out dulu. Okay, saya sign in semula sini. So klik sign in with Google. Okay, sign out. So dalam ni kita ada home, kita panggil setiap orang akan dapat home room. Okay, setiap orang yang mana yang yang sign up for account, dia ada home room. Dan saya nak ingatkan lagi, untuk participant, untuk orang yang kita nak jemput masuk ke dalam kita punya meeting, tidak memerlukan account. Okay, saya sebut sekali lagi, tidak memerlukan account. Hanya orang yang host perlukan account. Okay. Dan dalam ni juga saya create beberapa room mengikut tema lah. Okay. Jadi kali ni kita nak masuk dalam PPDM ni. So kita klik room ni. Okay. Kita klik. Okay. Nanti dia tukar kat sini. PPDM. So dah ada 5 session. Dia ada 2 recording. Okay. Kita record bila perlulah. Meeting-meeting pendek-pendek selalunya kita record lah. Depending on you. Kadang-kadang memerlukan yang panjang. Okay, kalau yang panjang ni memerlukan lagi banyak masa untuk kita nak encoding, dan dia memerlukan lebih space. Okay, depend on you. Okay, now kita dah boleh start dah. Kita dah boleh start meeting. Okay, tapi sebelum kita start meeting, kita nak jemput orang masuk. So ini kod dia untuk menjemput orang masuk. Invite participant. Okay, copy kod ni, klik ni, dan paste dalam email. Okay, ataupun dalam instant messaging, Telegram, WhatsApp dan sebagainya lah. Okay. So bila kita paste, nanti kita bagi kepada participant kita. Okay, sebelum saya pergi kepada participant, kita start dulu. Okay, kita start dulu. So we go to start, klik start. Kita start server ni. Okay, dia akan keluar macam ni. Dia akan tanya kita macam mana kita nak join. Kita ada 2 option. Di mana kita boleh join masuk dengan mic ataupun kita nak dengar saja. Okay, depend. Dan kita boleh select kemudian, tapi normally dalam meeting kita nak 2 hala kan, betul tak? Bila 2 hala kita kena ada mic lah. So kita klik mic. So dia akan masuk echo test. Okay, dekat sini kita kena cakap testing 1 2 3. Testing. Kita dengar suara kita balik. Maksud dia okay. So kita pergi klik hijau ni. Yang penting kita kena test dulu voice kita. Kalau tak, orang tak dengar. Okay. Dia kata you are the only person in this conference room. Okay, ini dia punya interface. Kita ada 3 benda dalam interface ni. Yang pertama sekali, on the left side sekali ni adalah kita panggil toggle untuk message, notes dan juga user. User semua akan keluar lah kat sini banyak. Okay. Ini adalah kita punya toggle untuk setiap benda yang ada di sebelah ni. Contoh dia macam messages. Ini tab untuk messages kan. Dan link pun ada kat sini. Kata kita dah masuk dalam ni kan, orang minta link kan, kita boleh copy link ni. Ini bagi kepada participant. Okay. And then dia ada tutorial lah. Kalau you nak tengok tutorial macam mana nak gunakan ni, semua dah ada lah ni. Okay. So kita boleh chat dengan orang. Kejap lagi kita tunjuk macam mana nak chat. Yang kedua, dalam tab ni kita ada notes. So shared notes nama dia. Shared notes ni kita boleh guna untuk macam kita nak buat minute meeting, minute mesyuarat,
kita nak buat brainstorming ataupun kita ada bincang sesuatu, and then suddenly kita tak nak lupa, we can write it down here. Okay, semua orang dalam meeting tu boleh type. Kalau tak salah saya lah, nanti kita tengok macam mana. Boleh type dan kita boleh adjust dia punya font, punya formatting, kita boleh buat numbering dan sebagainya. Okay, and then ni semua ni list of users. So list of users ni kita boleh tengok dekat sini manage user. Kita boleh clear all status icon, kita boleh mute all user, kita boleh mute all user except presenter, kita boleh save username. For example, kalau kita nak ambil kedatangan, kita save username, and then kita boleh log viewer, ataupun kita boleh create juga breakout room. So maksud dia dalam meeting ni ada satu meeting pecah pada satu group 3 orang, and then kita boleh buat breakout room. Tapi ni advance sikit lah. So untuk hari ni kita tak tunjuk lagi. So kita tutup lah benda ni. Bila kita tak perlu, kita boleh tutup. Klik atas ni. Klik atas ni, kita boleh besarkan dia punya screen ni. Ini adalah main screen kita. Di mana main screen ni dia akan ada slide. Ini preloaded punya slide. Okay, kita boleh load kita punya slide yang kalau kita nak. Make sure diingatkan slide recommended untuk kita upload slide dalam format PDF. Okay, format PDF. Okay, saya sebut sekali lagi, PDF. Sebab apa? Nanti kita akan tengok apa kelebihan menggunakan PDF ni. Ini slide PDF kalau kita tengok. Dan sekarang ni tangan ni, kalau kita tengok dia ada macam ada benda ikut kan. Itu laser pointer. So apa kita tunjukkan laser pointer ni, orang lain semua akan nampak. So bawah ni, okay, bahagian bawah ni, kita boleh mute. Okay, kita tekan ni. You are now muted. So bila kita cakap apa-apa pun tak ni. Tapi kita masih dengar orang lain bercakap. It's quite important juga. Kadang-kadang environment kita bising. Okay, environment kita bising, kita just mute saja. So kita dengar je apa orang cakap kan. Bila perlu, kita tekan. You are now unmuted. Kita unmute and dia kita cakap. Saya rasa macam ni. Okay. So kalau tak perlu, kita mute saja. Okay. You are now muted. Okay, and then next one, ini yang leave audio. Kalau kita leave audio, kita tak akan dapat bunyi apa-apa lagi lah. Dengar pun tak, cakap tak boleh. Kita boleh share webcam. Ni webcam ni sebab kita tak nampak lagi kan webcam kan. Kita boleh share kat sini. Tapi kejap lagi kita buat. And then ni kalau kita nak share kita punya screen. Kita nak tunjuk. Kita buka PowerPoint for example. Kita tak nak guna ni kan. Kita guna PowerPoint. Ataupun kita nak tunjuk Excel. Ataupun kita nak tunjuk whatever software yang kita tengah guna. Kita boleh share screen. Okay. Tak apa, kejap kita tengok. Okay, belah kanan ni. Belah kanan ni adalah kita panggil saya panggil palette ataupun tools tools untuk kita buat annotation. Okay, di mana ni sekarang ni kita guna tangan ni lah, pen, dia panggil pen tool, penning tool, pencil tool. Nanti kita boleh conteng-conteng dalam ni dan semua orang boleh tengok rectangle, triangle, ellipse dan sebagainya. Okay, ini kita boleh undo annotation. Katalah kita lukis, contohnya saya buat je ni kita lukis ni, kita nak undo, kita boleh undo. Okay, dia hilang. And then ni colors, color pen, besar kita punya pen punya mata tu. Okay. Alright. And then kita boleh juga turn on multi-user whiteboard ni. Nanti kita tengok. Multi-user whiteboard ni semua orang boleh tunjuk kat mana. Kata let's say kita ada satu gambar, kita nak orang komen. Kalau kita on ni, dia akan keluar nama macam ni. Nama participant tu. Di sini ke? Ini ke maksud dia? For example. Okay. Saya tak mau buang masa lagi. Sekarang ni, saya nak add dia ada user. So sekarang ni kita pergi kepada participant punya komputer. Okay, ni participant punya komputer. Participant punya komputer dia pakai window. Ni yang belah kiri ni Mac. Ingat tak link tadi? Kita paste link tu. Kita tekan enter. Macam ni rupa dia. Dia punya interface untuk participant. Dia tak perlu sign in apa-apa pun. Okay, dia keluar macam ni. Kita make sure kata betul ini room yang kita nak masuk. Siapa yang host, ni host dia, ni owner, ni room dia. Sebab dia tak perlu sign in apa-apa kat sini. Dia perlu masukkan nama je. Join. Letaklah nama kita yang sebenar kan. Supaya orang lain pun boleh tahu siapa kita sebenar. Kita masukkan nama. Jadi dalam kes ni, nama dia Tom Cruise. So, kita enter, join. Sama juga macam tadi. Kita masuk. Jadi dalam kes ni, saya tak nak ada gangguan bunyi. Saya masuk listen only. Kalau ikutkan, you kena join in with mic lah. Okay. Cuma sebab komputer ni dekat sangat, nanti dia akan buat feedback bunyi bising. Itu kita tak nak. Tapi kita boleh ubah balik kemudian kalau kita perlukan. Sama juga interface dia.
katakanlah saya type kat sini saya kata hello. So dia akan keluar ni. Dan dalam masa sama di komputer yang kita host, dia akan ada ni. Maksud dia ada somebody chat. Kita klik ni, kita boleh nampak. Tu dia kata hello. So saya kata hi Tom. Welcome. Some people, okay, from my experience, dia lebih suka mendengar saja. Dia dengar, kalau dia ada apa-apa dia nak cakap, dia cakap dekat sini. So make sure you monitor benda ni juga, okay? Don't worry, kalau you tutup benda ni, public macam ni, chat ni, dia akan ada keluar messages kat sini. Sekarang kita tengok balik kepada ni. Kita kecilkan ni, tutup. Sekarang ni, let's say saya pergi kepada komputer ni. Okay, komputer ni, saya gerakkan mouse saya ni. Okay. Saya gerakkan mouse saya punya pointer. Kalau kita tengok, pointer saya menunjukkan ni kan. Ni pointer saya. So, dalam masa sama, kalau kita tengok sini, sini pun dia akan berubah. Nampak? So, bila you present, orang belah kanan akan nampak apa yang you present. So, let's say kita nak cuba on kamera. Sekarang ni kita on kamera. Kita nak tengok. Kita onkan kamera ni dulu. Di bawah ni. Show webcam. Kamera ni bergantung kepada apa device kita. Ada some device macam Surface Pro, dia ada dua kamera, depan belakang. Kita boleh select kamera mana kita nak. Kadang-kadang kita guna phone. Pun sama juga depan belakang. So kita select Kalau komputer ni, notebook biasa ni, normally dia ada depannya lah. Dan quality ni kita boleh select. Quality ni depends. Kadang-kadang ada dalam line yang tak stabil. You guna data for example. So might probably you kena guna low quality. Okay, untuk nak make sure you punya connection tu stable, you punya komputer pun bekerja ataupun phone you bekerja lebih ringan. Kalau you perlukan high definition, gambar yang lebih clear untuk you nak tunjuk konsep ke ataupun you nak mengajar dekat whiteboard ke, you make sure it's high quality. So dalam kes ni medium quality is enough. Start sharing. Now camera will pop up atas ni dia keluar macam tu. Kita tengok belah sini. Ni pun dia start keluar. Tu. Kita tengok balik. Dua-dua dah ada. Kalau saya nak tunjuk mana ni kamera mana ni. Saya tutup kamera ni kan. Nampak? Dia nampak jari saya kat sini kan. Ni kamera sini. Okay. Indication kata kamera is working. Dia ada lampu tu Now saya nak on kamera ni pula. So, kat sini kita klik ni. Ini pun sama you can choose your quality depending on your line dan juga you punya quality. Okay, start sharing. Saya nampak dah ada dua. Okay, dah ada dua kamera. Ini pun dua kamera. Kalau kita tengok untuk kamera ni, satu kamera ni dia ada merah ni kan. Yang ni hijau kan. So ni tunjukkan kata dia mendengar saja. Ini menunjukkan kata mic dia mute. Apa kata kalau saya on mic saja di sini bawah ni. Saya klik mic saya. You are now unmuted. So saya dah nampak. So, actually apa yang saya cakap akan dengar dekat komputer satu lagi ni. Kalau saya cuba dengar dalam mic, dalam testing. So, kalau saya cabut saya punya mic ni nanti bising dia masuk feedback. So tak perlu So, secara mudahnya macam itulah cerita dia. Kalau you perlu cakap, you on mic. Kalau tak, you boleh off. You are now muted. Tak ganggu orang lain. Bila ramai nanti, you akan nampak lah huru-hara dia bunyi macam-macam kan. Especially when we are working from home. Suara anak lah, suara kereta lalu lalang lah, semua akan keluar. Sekarang ni kalau kita tengok, senarai ada dua kan kat sini kan. Okay, dua senarai kan. Now, let's say kita nak tunjuk kata yang multi-user whiteboard tadi lah. Untuk presentation, secara default, host adalah presenter. In order orang yang lain nak present, dia kena take over. So, macam mana nak tahu? Ni ada plus bawah ni. Klik plus ni, action. Dia panggil action button. Klik dia akan keluar 3 ni. Start poll, upload presentation, share an external video. Ni sebab kita dah jadi presenter. Tapi untuk orang yang belum jadi presenter, dia pergi bawah ni, kat action ni. You kena take presenter. Baru you jadi presenter.
you boleh upload you punya nota, you boleh upload you boleh tunjuk you punya screen share. Sebab sekarang ni kalau you tengok sini, you hanya ada 2 ni je, you tak ada ni screen share ni. Contoh, kita take over kita take presenter. Sekarang ni kita dah jadi presenter. Bila kita jadi presenter, kita yang akan control slide apa semua ni, nampak? Sini dah tak ada dah nak control slide. Belah ni dah tak boleh control slide lah. Dan you boleh tengok je kat sini. Kita boleh go to the next slide. So, kalau saya tunjuk ni kan, kita boleh nampak next slide. Semua dia bertukar dah serentak. Dan kalau saya gerakkan mouse ni, saya gerakkan mouse ni yang ni, sini pun akan gerak. Dan kalau saya conteng kan, for example, saya pergi ke pen tool, saya buat lukisan, nampak kiri kanan akan keluar. Sini keluar, sini keluar. Dua-dua orang akan nampak. Saya boleh besarkan skrin saya untuk, saya tak mau tengok kamera. Tapi kamera live dah sekarang ni. Tapi saya nak tengok presentation saya ni lebih besar. Saya boleh buat. So saya boleh explain lah, maksudnya terangkan pada waktu ni. Ini adalah slide yang kita akan guna. So ini. Dalam masa sama, katalah you on tadi, multi-user whiteboard. Kalau kita on multi-user whiteboard, seperti mana yang saya kata, dia akan keluar nama kan. Ini Tom Cruise. Dekat sini pun kita akan nampak Tom Cruise. So kalau saya gerakkan yang di sini juga, saya letakkan dekat yang ni, nama dia dan analis. Nampak? Saya gerak yang saya kat sini, sini akan nampak. Okay. Biasalah tu, sangkut-sangkut sikit. Tapi itulah dia punya intention dia tu. Intention dia adalah supaya kita boleh sama-sama annotate. Okay, sekarang saya tunjuk macam mana nak upload slide. Benda pertama sekali kita kena buat adalah kita pergi kepada ni, kita ambil alih balik. Okay, flash ni, take balik presenter. Okay, bila saya dah take presenter, saya klik action sekali lagi, saya upload a presentation. Seperti mana saya kata, presentation sebaik-baiknya dalam, boleh baca sini ya, PDF. Dia kata apa-apa office document, tapi PDF recommended. Sebab tadi lah boleh conteng-conteng tu. Kalau kita tak letak PDF, kita tak boleh nak conteng-conteng dan sebagainya. Ini file yang asal ya, file yang dia masukkan tadi. Kita upload file kita. Katakanlah saya cari satu file. Katakanlah ni contoh ya. Dan kat sini kita boleh set kalau kita tengok belah kanan right side ni dekat check marks ni, kita boleh upload banyak-banyak dulu. Boleh upload beberapa dan kita check yang mana satu kita nak tengok. Ini ke? Kita boleh padam kalau kita tak nak. Ni dia ada one ni yang sebelah check ni, belah kiri check ni, kita boleh allow user to download slide kita kalau perlu lah. So kita upload. Okay, upload, dia ambil masa sikit. Once dia dah upload, okay, kita tunjuk macam tu. Dia akan convert file tu. Dan nanti dia akan pamerkan di sebelah di slide setiap partisipan. Okey, nampak? Semua dah bertukar. Slide belah ni sama dengan slide belah kanan. Dan disebabkan kita dah set supaya slide kita ni boleh di-download, dia akan ada satu ikon di bawah ni. Ni bawah ni. Kecil je ikonnya. Download the original presentation. Kita boleh download file tu. So maksudnya setiap orang boleh download. Itu secara ringkas je lah. Let's say kalau saya nak besarkan lagi space ni untuk bagi nampak semua orang, saya boleh tutup ni. Yang user ni kan, user tab ni. Yang ada gambar orang kat atas ni, dia panggil user tab ni. Klik ni, kita akan besarkan skrin kita untuk kita buat presentation. Dan di sini juga kita boleh adjust. So, sama ada kita nak besarkan slide atau kita nak besarkan kamera tu. Make sure you bawa mouse you di antara kawasan ni. Mouse punya ni, selector ni. So klik and then you drag. Bila you drag macam ni, you boleh besarkan kamera. You boleh besarkan you punya slide depending on your preference. And then kadang-kadang kita meeting tak perlukan slide pun. Bila tak perlu slide, you boleh select ni hide presentation.
Klik ni, dia nampak kamera saja. So kalau ada satu orang dia akan tile kat sini. Bila kita perlukan slide, kita klik kat sini balik, restore ni kat bawah ni. Okay, restore balik. Itu sedikit sebanyak berkenaan dengan how to share slide, share kamera. And then kalau kita tak nak kamera ni, kita boleh off balik lah sini kat bawah ni. At certain time kita tak nak gambar kita keluar, kita klik ni, dia akan stop showing kamera daripada belah kanan ni saja yang akan nampak. Kita boleh on balik kamera kalau perlu. Ni dia minta balik. Ni kita start sharing, kita akan nampak balik. Now saya nak tunjuk screen pula. I want to share my screen. Kadang-kadang kita perlu pakai app untuk nak tunjukkan screen. Contoh dia kadang-kadang Excel file ataupun student punya, you nak tunjuk dekat website, student punya grades ke apa semua, nak share. Dia adalah ni, presenter saja yang boleh dekat sini Maksud dia, siapa yang presenter dia boleh share. So you have to take over presenter dulu. Pergi bawah ni, share your screen, klik tu. Bila klik ni, dia akan tanya, dia akan keluar window macam ni. Okay, saya dekatkan sikit. Your entire screen, application window ataupun Chrome punya tab. So dalam case ni saya kata entire screen lah. Yang ni paling mudah. So you pergi hover mouse you ke sini, klik tu. Lepas tu pergi share belah kanan ni. So, kalau kita tengok, so kita nampak lah sekarang ni video di dalam video macam satu tunnel. Ni maksud dia betul lah, kita dah share screen. So senang. Normally kita tak perlukan dah. Ni kita kecilkan. Okay. Kita kecilkan window kita ni. Okay. Ataupun ni sebab Mac kita swipe lah. Saya tunjuk screen saya sekarang ni. So, kalau kita tengok di sebelah sini, di sebelah participant akan mula nampak you punya screen. So saya sedang gerakkan ni. Let's say saya besarkan ataupun saya nak besarkan terus saya nak nampakkan semua konten dalam ni. Saya klik ni belah kanan ni. Okay, make screen share full screen. Tu. So apa yang saya tunjuk dekat Mac saya ni nampak dekat window. For example, saya nak tunjuk Excel file student marks. Kita buka file ni. Nampak dia keluar dah dua-dua kat situ kan. So katakan dekat sini saya tengah kontrol daripada kiri, tapi kanan pun nampak Okay. Apa yang saya tunjuk belah kiri ni akan nampak di sebelah kanan. So yang ni pun yang belah kanan ni, yang participant ni saya boleh kecilkan kalau saya nak. Untuk stop screen sharing, dia ada satu ni, ada satu bawah ni. Ni stop screen sharing ni. Kita klik sini, stop screen sharing. Itu pun hilang. Okay. Yang belah situ pun hilang. Balik kepada meeting. Okay, katakanlah you nak memerlukan recording. You boleh start recording by clicking on the top here. Klik screen recording. Dia kata kat sini, you can select the record button again later to pause. Tekan ini, kita kata yes. Dia kata session start. Nampak? Semua orang akan tahu kata recording is starting. Nanti bila you nak stop recording, what you have to do is just click this record button back and click yes ni. That's it. You boleh end meeting lah kalau you nak. And then one more thing, user control belah ni toggle user list toggle ni. Kat sini kan you boleh tengok kan. Katakanlah bising sangat you boleh select ni mute all except presenter. You mute all except presenter, semua orang akan senyap. Hanya you saja boleh bercakap. So I think that's it. You can try to play around. Okay, cara nak end, pergi dekat bahagian atas ni. Click this. And then end meeting. Sini yes. Dah habis. Itu sahaja. So, semoga bermanfaat lah tutorial ni. Tutorial yang tak seberapa ni. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum.